Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi sekiranya audio jelas ya, boleh bantu maklumkan kepada saya, sebab saya tidak menggunakan mikrofon hari ini, mikrofon yang lazim saya guna. Jadi hari ini saya hendak sekadar menjawab soalan yang telah diajukan kepada saya, iaitu apakah yang saya lihat ya berhubung dengan PRN yang bakal berlaku ya. Jadi akan berlaku 5 PRN, pilihan raya negeri ya, 5 ke 6 saya lupalah. Okey, terima kasih Abdul Rahman Azmi, jelas. Okey, jadi akan berlaku 5 hingga 6 PRN ya. Anda ceklah 5 ke 6 saya lupa. Satu daripadanya Pulau Pinang dan 4 yang lain atau 5 yang lain. Okey, jadi satu Pulau Pinang. Pulau Pinang ni dia akan pergi ke PH. Saya akan terkejut kalau pihak selain dari PH menang. Okey, maknanya bentuk kerajaan negeri lah. Tetapi PRN yang selebihnya, PH dengan BN dijangka lemas. Okey, jadi mengapa saya berkata begitu? Okey, so saya akan jelaskan dari satu sudut yang saya kira anda mungkin tidak perasan atau mungkin tidak sedar atau tidak pernah memikirkannya. Okey, baik. Sebelum PRU ke-14, okey, PH ni kita dah tahu, saya dah tahu dia tidak akan menang majoriti. Jadi Anwar dia mengharapkan, ya, mana tahu, okey, kalau ya lebih undi Melayu ni akan masuk ke dalam Pakatan Harapan. Kerana jika nak dikira undi bukan Melayu, PH ni dia tak boleh pergi dah, dia dah maksimum. Dia dah maksimum dari 2013 lagi. Okey, 2013 lagi dia dah maksimum. Okey, jadi dia tak boleh pergi. Dia perlu tambahan undi Melayu untuk menang. Okey, so ini saya rasa anda mungkin sudah tahu. Jadi pada PRU 13, Pakatan Harapan tidak ada ikon dari UMNO ya, sama ada Tun Mahathir ke siapa ke, tak kisah, dia tak ada ikon dari UMNO. Jadi sukar dia hendak bawa masuk pengundi Melayu yang asalnya dia pengundi, sama ada pengundi putih UMNO atau pengundi atas pagar ya, untuk menyokong PH. Kerana pengundi atas pagar ramai juga ya. Kalau dia kalau boleh dia nak lari dari UMNO, tapi kalau dia lihat belah-belah PH ni tak bagus ke, belah-belah lain tak bagus, dia akhirnya akan pergi ke UMNO juga. Jadi sukar, dia perlu tarik pengundi Melayu ni. Dia tak boleh, PRU 13 dia tak boleh, dia tak mampu. Terbukti ya. Jadi PRU 14, PH bekerjasama dengan Tun Mahathir sebelum pilihan raya ya, hampir 2 tahun sebelum pilihan raya dah kerjasama. Dan difahamkan misinya adalah untuk menumbangkan musuh bersama, iaitu kleptokrat ya. Jadi Mahathir tak tipu pengundi. Dari awal dia dah beritahu, saya bekerjasama dengan PH ya, terpaksa bekerjasama dengan DAP kerana hendak tumbangkan musuh kleptokrat. Itu lebih penting dilakukan. Okey, jadi logik dia, kalau PH boleh dapat 15% daripada undi yang asalnya pergi ke UMNO, memang dia boleh menang ya, malah 10 hingga 15% cukup dia boleh menang. Dia tak perlu banyak undi Melayu. Okey, dan terbukti pada PRU 14 dengan hanya peralihan sejumlah kecil pengundi Melayu daripada UMNO ke PH menang dan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri. Okey, so ini terbukti, ini tak payah anda nak sangkal. Okey, pada PRU 14, pada PRU 15, Anwar dia degil, dia fikir sekarang dia boleh buat dengan sendiri, dia boleh menang
Ya, undi Melayu dari UMNO akan datang ke PH kerana Melayu sudah meluat dengan UMNO yang dipimpin oleh Zaid Hamidi dan kleptokrat dan kluster mahkamah. Jadi UMNO memang dalam fasa kejatuhan. Kita dah tahu pada PRU 15 UMNO akan jatuh. So Anwar jangka kalau pengundi Melayu yang menyokong UMNO ni jatuh, okey, kalau dia dah meluat dengan UMNO, dia dah meluat dengan kluster mahkamah, dia dah meluat dengan kleptokrat, jadi dia ada dua pilihan, sama ada dia pergi ke PH atau dia pergi ke Perikatan Nasional. Jadi Anwar sangka mereka tidak akan pergi ke Perikatan Nasional kerana PAS dan kerana Muhyiddin, mereka dulu ya, PH dulu kata Muhyiddin ini adalah Perdana Menteri gagal, kerajaan gagal dan sebagainya. Jadi Anwar fikir orang Melayu akan cukup marah dengan Muhyiddin, dia akan menyokong PH. Tapi apa yang berlaku? Ya, jadi Anwar yakinlah tak payah kerjasama dengan Tun, saya tak payah kerjasama dengan sesiapa, saya akan dapat undi Melayu daripada UMNO. Jadi apa yang jadi? PH bukan hanya tidak dapat undi Melayu daripada UMNO, undi Melayu daripada UMNO lari pergi ke Perikatan Nasional. Ya. Yang tak lari pergi Perikatan Nasional tu sebab ramai juga tidak keluar mengundi. Tapi yang keluar mengundi, mereka undi Perikatan Nasional, mereka undi PAS, mereka undi Bersatu, mereka tak undi PH. Pengundi UMNO tak mau pergi ke hala PH. Ya. Malah pengundi PH Melayu pun berkurang. Hanya 11% Melayu Islam, pengundi dia tu yang Melayu Islam yang undi PH. Ya. Dan prestasi PH sebenarnya lebih buruk daripada pada PRU 13. Ya. Maknanya PH mengalami kejatuhan teruk. Okey, so undi bukan Melayu dia dah maksimum, tapi undi Melayu dia jatuh. Sebab itu keputusan PH lebih teruk berbanding dengan PRU 13. Okey. Malah pengundi PH sendiri yang Melayu ada yang lari pergi ke Perikatan Nasional. Jadi keputusan ini membuktikan apa? Keputusan ini membuktikan penyokong UMNO ni, sama ada yang penyokong putih atau yang atas pagar ni, dia marah macam mana ke UMNO pun, dia tidak akan sokong PH. Dia tolak DAP. Okey. Maknanya walaupun dia PH kata dulu, ada orang kata dulu Muhyiddin gagal lah, kajian gagal ke apa ke, tapi bila melibatkan bangsa dan agama, mereka akan tolak PH, mereka akan pergi ke Muhyiddin dan Haji Abdul Hadi Awang. So, daripada PRU 13 dan PRU 15 terbukti tanpa kerjasama mana-mana ikon dari UMNO, ikonnya seperti Tun Mahathir atau siapa-siapa yang lain, tidak mungkin PH dapat undi Melayu dari UMNO. So, lepas PRU 15, apa Anwar buat? Dia kerjasama dengan Zaid. Zaid bukan ikon UMNO yang boleh membawa undi Melayu UMNO pergi ke PH. Bukan. UMNO sendiri kena teruk sebab Zaid. Orang UMNO sendiri lari ke Perikatan sebab Zaid. Jadi sekiranya Anwar bekerjasama dengan Zaid kerana fikir, okey sekarang ada ikon UMNO bersama kita, maka dalam PRN mungkin ya, undi UMNO akan datang ke PH, dia dah tersilap langkah. Pada PRU 15, UMNO hanya dapat 26 kerusi, terburuk dalam sejarah sebab semua orang lari dari Zaid. Dan bila orang UMNO lari daripada UMNO, dia tidak akan pergi ke PH, itu sudah terbukti. Jadi dia pergi ke mana? Dia pergi ke Perikatan. Bayangkan, sebelum PRU 15, mereka dah lari pergi ke Perikatan. Pada masa tu Zaid kata no Anwar, no DAP, pun mereka lari pergi Perikatan. Dan kita sudah tahu, menerusi penjelasan saya, mereka tidak akan lari ke PH sebab DAP. Jadi pengundi UMNO sudah pergi ke Perikatan. Lepas PRU 15, Zahid kencing kat semua, kencing kat ahli-ahli parlimen dia sendiri, dan tipu yang di Pertuan Agong. Kononnya semua MP BN sokong Anwar.
untuk jadikan Anwar Perdana Menteri, untuk bekerjasama dengan Anwar. Lagilah marah mereka, sebab kita dah tahu mereka tidak sekali-kali boleh terima DAP. Jadi kalau PRN dilakukan, lebih ramai pengundi Melayu Islam yang tinggal sedikit sahaja yang menyokong UMNO, ya, akan lari pergi mana? Akan lari pergi perikatan. Maknanya UMNO akan lemas. Yang saki-baki yang ada ni, majoritinya akan lari pergi perikatan. Mereka tidak akan lari pergi ke PH. Jadi UMNO akan lemas pada PRN yang bakal berlaku. Macam mana pula dengan PH? Okey. Ada orang tanya macam mana pula dengan PH? PH dah sampai maksimum. Tapi maksimum dia pun lebih buruk daripada PRU 13. Maknanya akan berlaku kejatuhan sedikit PH dalam PRN ni. Pengundi-pengundi bukan Melayu ni, dia tidak akan lari pergi ke perikatan sebab dia tak suka PAS. Tetapi pengundi-pengundi Melayu dalam PH ni, dia akan meluat. Dia akan lari pergi mana? PRU 15 sudah buktikan mereka lari pergi ke PAS dan bersatu. Kesimpulannya, selain dari Pulau Pinang, 4 atau 5 negeri lagi, PRN dia, PH dengan BN jangan harap nak menang. PH dengan BN, kita cuma perlu tunggu, ya, PRU seterusnya. Memang jadi satu detik dalam sejarah, ya, satu kisah dalam sejarah yang tidak akan berulang, ya. So itulah pencerahan saya mengapa ya 4 PRN atau 5 PRN selain daripada Pulau Pinang, ya, PH dengan BN akan lemas. Okey, orang tak terima. Okey, dan Zahid sekarang cuba halalkan kerjasama dengan DAP dan berkata tun yang didik UMNO untuk memusuhi DAP. Tahu tak betapa bodoh dan dangkalnya penjelasan Zahid ni? Sebab permusuhan UMNO dengan DAP bermula pada zaman Lim Kit Siang di antara tahun 1967 hingga 1968 lagi. Disebabkan kenyataan-kenyataan rasis dan bersifat anti-Melayu yang telah dikeluarkan oleh Lim Kit Siang. Saya akan ceritakan dalam live seterusnya. Ya, ini zaman Tun Hussein On, zaman Tun Mahathir, zaman Pak La, zaman Najib, ya, semuanya membenci DAP. Jadi Zahid nampaknya begitu takut dengan Tun Mahathir, ya. Ini saya akan cerita dalam live seterusnya. Sehingga kita berjumpa, ya, pada masa itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.